Hello. Hai guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Motosikal Petronas Yamaha Sepang Racing Team kena sabotaj. Ini spekulasi liar yang menjadi topik perbualan hangat peminat pasukan itu selepas prestasi buruk ditunjukkan dua pelumba mereka dalam GP Qatar awal pagi tadi. Sebahagian peminat membuat tuduhan kononnya ada petualang, ada pengkhianat dalam kru pasukan itu yang mensabotaj motosikal Valentino Rossi dan Franco Morbidelli sehingga menyebabkan dua pelumba itu mengalami masalah untuk bersaing semalam. Kalau kita pergi ke page Facebook Petronas SRT, kita boleh baca komen-komen peminat pasukan itu yang mana sebahagiannya menuding jari kepada Yamaha sebagai punca masalah dihadapi pelumba Petronas SRT. Seorang pengguna Facebook bernama Ronix Vrions berkata, mungkin ada pengkhianat dalam pasukan Petronas yang mensabotaj ECU motosikal. Dia mendakwa kononnya pasukan pengeluar Yamaha tidak mahu ada saingan daripada pasukan satelit itu. Saya tidak percaya ini adalah satu kebetulan. Franco sangat konsisten dan Rossi sangat bermotivasi. Seseorang akan dipecat, katanya. Chantal Jacobs pula mendakwa pasti ada sesuatu tidak kena kerana kedua-dua pelumba Petronas SRT itu mengalami masalah teknikal. Piotr Jakubowski pula mendakwa pada pandangannya seseorang mengacau setting motosikal untuk perlumbaan supaya Rossi dan Morbidelli tidak dapat bersaing. Carlos Ruiz Montoya pula berkata, dua pelumba Petronas SRT itu sepatutnya dapat meraih keputusan lebih baik, tapi ada sesuatu yang tidak kena. Sehubungan itu, dia meminta Petronas SRT menyiasat apa yang berlaku sebenarnya. Seorang peminat dari Turki, Tukcan Gunman pula menyalahkan Yamaha kerana gagal memberikan motosikal yang kompetitif kepada Rossi sejak bertahun-tahun. Dan sekarang Morbidelli pula menerima nasib serupa. Nazli Putar pula mendakwa motosikal Petronas SRT mungkin disabotaj oleh pasukan pengeluar Yamaha. Itulah antara komen-komen daripada peminat Petronas SRT yang kecewa dan cuba mencari pihak untuk disalahkan atas prestasi buruk dua pelumba pasukan itu dalam GP Qatar. Dalam perlumbaan itu, Rossi yang bermula di petak keempat menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 manakala Morbidelli di tempat ke-18. Rossi mengalami masalah tayar, terutama tayar belakang yang juga berlaku pada Jumaat lalu, tetapi lebih ketara semasa perlumbaan menyebabkan dia gagal bersaing untuk podium. Morbidelli pula lebih malang apabila dia mengalami masalah teknikal sejak pusingan pertama lagi, tapi dia meneruskan juga perlumbaan bagi memberikan data kepada pasukan untuk mencari punca masalah. Menurut Morbidelli, dia perasan masalah itu sebelum ini tapi tidak begitu ketara dan beranggapan ia mungkin hilang apabila perlumbaan berlangsung dalam suhu rendah pada waktu malam. Namun malangnya masalah itu sangat ketara pada hari perlumbaan sehingga dia langsung tidak mempunyai kelajuan untuk bersaing dengan motosikal lain. Tidak pastilah sejauh mana kebenaran dakwaan peminat bahawa Petronas SRT menjadi mangsa sabotaj, tapi saya rasa itu cuma sekadar tuduhan liar. Prestasi Petronas SRT dalam semua kelas pada perlumbaan pertama di Qatar agak mengecewakan. Hanya pelumba Moto3 Darren Binder yang berjaya meraih podium manakala rakan sepasukannya John McPhee terbabit kemalangan. Dalam kelas Moto2 pula, Jake Dixon meraih tempat ke-7 manakala Javi Verhe gagal menamatkan perlumbaan selepas terjatuh. Dalam perkembangan berasingan, pengurus pasukan NTS-RW Racing GP, Jarno Johnson, meminta maaf kepada Hafiz Sharin Abdullah kerana motosikal NTS mengalami masalah teknikal dalam perlumbaan Moto2 semalam yang menyebabkan pelumba negara itu terkeluar pada pusingan ke-11. Bagi kami, perlumbaan itu tidak mencapai apa yang kami jangkakan. Sejak perlumbaan bermula, kami ketinggalan daripada kumpulan pelumba di hadapan kami. Ia begitu jelas perlumbaan itu akan menjadi sukar. Akhirnya kami terpaksa melupakan perlumbaan itu kerana masalah teknikal. Ia tidak sepatutnya berlaku, tetapi malangnya perkara seperti itu memang berlaku dalam sukan permotoran. Minggu depan kami akan menjadi lebih kuat, katanya. Hafiz Sharin pula meminta maaf kepada penaja dan peminat kerana gagal memberikan keputusan yang baik pada perlumbaan itu. Menurut Hafiz Sharin, dia mengalami masalah kestabilan di sebelah kiri motosikal sejak perlumbaan bermula dan gagal meneruskan perlumbaan akibat masalah teknikal pada pusingan ke-11. Ia sangat mengecewakan, tapi suasana dalam pasukan sangat baik dan kami sedang berusaha keras untuk membuat peningkatan. Pada minggu depan di GP Doha, kami akan dapat keputusan lebih baik, katanya.
Diharap NTS RW Racing GP dapat meningkatkan prestasi motosikal mereka kerana pada masa sekarang mereka paling perlahan di atas litar. Sementara itu, pelumba Repsol Honda Paul Espargaro agak berpuas hati dengan prestasinya pada perlumbaan GP Qatar walaupun sekadar meraih tempat ke-8. Bukanlah satu keputusan yang buruk sangat bermula di petak ke-12 dan menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 dengan hanya ketinggalan 5.9 saat daripada pemenang selepas baru 7 hari menunggang motosikal Honda saya. Tapi minggu depan saya letakkan sasaran lebih tinggi dan kami akan cuba mencapainya, katanya. Tanpa Marc Marquez, Honda masih bergelut untuk meraih keputusan baik dalam perlumbaan. Di GP Qatar, hanya pelumba Repsol Honda berjaya meraih mata iaitu Paul di tempat ke-8 dan Stefan Bradl di tempat ke-11. Dua pelumba LCR Honda, Alex Marquez dan Takaki Nakagami gagal menamatkan perlumbaan. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.